Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Untuk memulakan video ini, saya ingin memberikan anda satu gambaran. Bayangkan, sebuah negara melantik satu jabatan. Jabatan ini dipertanggungjawabkan untuk menjaga semua data atas talian negara tersebut. Jabatan-jabatan kerajaan yang lain seperti sekolah, balai polis, balai bomba dan sebagainya berfungsi dengan merujuk data-data yang disimpan di dalam jabatan ini. Sekarang bayangkan, bagaimana kalau jabatan ini digodam dan penggodam pula mengugut negara tersebut untuk membayar wang tebusan? Kalau tidak, mereka akan mengunci data yang mereka godam ini pasti akan melumpuhkan satu negara. Itulah yang terjadi di sebuah negara kecil yang dikenali sebagai Vanuatu yang terletak di Kepulauan Pasifik. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari saya ceritakan. Ini adalah sebuah rahsia terbuka yang berlaku di negara Vanuatu, berjiran dengan 3 negara lain iaitu Australia, New Zealand dan juga Papua Nugini. Dengan populasi sebanyak 320,000 orang, mereka terkenal dengan industri pelancongan dan sebagai gimmick pelancongan, mereka menggunakan tagline negara paling bahagia di dunia. Namun begitu, kebahagiaan ini tidak kekal lama bila pada bulan November 2022 mereka telah diserang oleh satu serangan cyber yang memalukan. Ini melumpuhkan seluruh negara selama 3 minggu. Semuanya bermula pada 4 November bila sebuah email yang mengandungi virus dihantar kepada Menteri Kewangan Vanuatu. Email yang mengandungi virus ini kemudian tersebar ke seluruh pangkalan data Vanuatu. Admin yang diarahkan untuk menjaga sistem ini telah ditendang keluar. Ada yang dihantar ke laman website penggodam ini dengan pesanan mereka mahukan wang tebusan untuk mereka melepaskan data-data yang telah digodam. Hanya 2 hari selepas itu, pada 6 November barulah godaman ini didedahkan, sehari selepas mereka melantik Perdana Menteri yang baru dikenali sebagai Ismail Kalsakau. Buat masa ini, tiada siapa yang tahu identiti sebenar penggodam. Kerajaan Vanuatu sendiri pun mengambil sikap mendiamkan diri. Mereka tidak memaklumkan ini secara terperinci kepada rakyat mereka, membuat ramai yang terpinga-pinga. Berkemungkinan juga mereka mahu menjaga reputasi mereka sebagai sebuah kerajaan yang baru sahaja ditubuhkan. Godaman ini melumpuhkan seluruh negara Vanuatu, memaksa penduduk Vanuatu hidup dalam dunia tanpa digital. Tanpa rangkaian digital, semua urusan kerajaan menjadi huru-hara. Infrastruktur kerajaan tergendala, sistem atas talian kerajaan ditutup, memaksa pekerja kerajaan seperti pihak polis dan hospital bekerja menggunakan pen dan kertas. Urusan-urusan lain seperti pembayaran gaji penjawat awam pun ditangguhkan, pembayaran lesen, pembayaran cukai, pembaharuan permit ataupun saman dari penduduk diberhentikan. Penduduk hanya terpinga-pinga disebabkan tidak tahu apa yang terjadi, disebabkan tiada penjelasan dari kerajaan mereka sendiri, sehingga Akhbar Tempatan Vanuatu menggelar insiden ini sebagai rahsia paling teruk yang pernah kita sembunyikan. Jabatan apa yang paling teruk? Jabatan-jabatan kerajaan yang penting seperti hospital, balai polis ataupun bomba ditutup langsung. Mereka tidak dapat menghubungi ataupun menghantar email langsung. Pekerja-pekerja kerajaan Vanuatu yang banyak bergantung dengan email tergendala. Ini membuatkan mereka sukar untuk berkomunikasi bukan sahaja sesama sendiri, tetapi juga sukar untuk mereka berkomunikasi dengan orang luar. Selepas 3 minggu huru-hara, Vanuatu sendiri tiada kepakaran untuk menyelesaikan isu ini. Mereka tiada kepakaran untuk mengambil semula sistem yang telah digodam ataupun untuk mempertahankan diri mereka. Melihat masalah ini, abang besar iaitu jiran terbesar mereka Australia datang ibarat hero membantu menyelesaikan masalah. Dari jauh, Australia, jiran terbesar Vanuatu di Lautan Pasifik, sedang memantau krisis yang sedang dihadapi oleh mereka. Australia melihat Vanuatu sedang kucar-kacir dan tidak boleh mengendalikan masalah ini sendiri dan datang menawarkan bantuan. Salah seorang menteri Australia dikenali sebagai Pat Conroy menggelar ini sebagai satu insiden serangan cyber yang memalukan. Kerajaan Australia pun ada mendedahkan beberapa perincian tentang godaman tersebut. Contohnya seperti yang dilaporkan di akhbar Sydney Morning Herald Australia, mereka melaporkan yang penggodam ada meminta wang tebusan. Bayangkan penduduk Vanuatu tahu perkara ini daripada akhbar di luar negara.
bukannya daripada kerajaan mereka sendiri. Dengan bantuan pakar IT daripada Australia, mereka telah membantu Vanuatu membina semula rangkaian IT mereka dari awal, meninggalkan rangkaian IT yang lama dan telah lapuk. Hanya pada 14 Disember, setelah lebih sebulan kerajaan Vanuatu huru-hara dan kucar-kacir, barulah sistem mereka kembali online. Semua urusan yang tertangguh disambung semula. Talian perkhidmatan awam seperti balai polis dan bomba disambung semula dan perlahan-lahan pulih dari serangan cyber yang melumpuhkan seluruh negara. Serangan cyber terhadap sesebuah negara ini bukanlah sesuatu yang baru. Pernah juga berlaku di Iran bila virus Stuxnet menghancurkan fasiliti nuklear mereka di sana. Untuk Vanuatu pula, bayangkan mereka diserang oleh pihak musuh semasa rangkaian IT mereka ditutup. Bekalan elektrik ditutup, empangan ditutup dan komunikasi semua ditutup. Mesti mereka akan ditawan dengan sangat-sangat mudah. Dan itulah kisah kita pada hari ini, bagaimana sebuah negara lumpuh disebabkan oleh satu serangan cyber yang dianggap memalukan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Semoga menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Kalau anda ada topik lain lagi, kalau anda ada cadangan lain lagi, tinggalkan cadangan anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa depan. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.